Okey. Jadi M yang ketiga ialah mendidik lah. Jadi remaja perlu mendapat hak ini, hak mendidik, dan mendidik ni adalah menjadi tugas ibu bapa, guru-guru dan pihak-pihak yang berkaitan lah, supaya remaja tu dia tahu kan, yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh. M yang keempat ialah memerhati. Remaja boleh mengesan tingkah laku buruk pemangsa serta mengetahui batas dalam pergaulan. Remaja bertindak melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat kehadiran individu yang mencurigakan. Ini hak awak juga memerhati. Kalau awak rasa awak tak selamat, contohnya awak tengah tunggu bas, lepas tu kebetulan awak seorang diri, ada seorang lelaki mai duduk kacau, duduk isya awak, duduk tengok atas bawah, awak rasa macam terancam, awak boleh telefon. Telefon polis terus ke, siapa-siapa ke, mai ni sampai tahap tu. Maksudnya itulah hak kita kan. Penilaian ni penilaian awak sendiri, awak perhati, awak tengok rasa macam diri awak terancam. Hak ni pun bukan setakat kadar remaja perempuan saja, kalau remaja lelaki pun sama juga kan. Pakcik tengah duduk tunggu di stesen bas seorang-seorang dia, ada 2-3 orang lelaki mai, lepas tu macam duk tengok macam nak pukul ke apa semua, dia rasa terancam, pun boleh telefon. Bukan setakat remaja perempuan saja, semua sekali kan. Okey, habis tajuk ni. Saya nak masuk tajuk yang seterusnya sikit, iaitu muka surat 124. Awak tengok penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan juga seksual. Okey, maklumat mengenai hak kesihatan reproduktif dan seksual boleh diperolehi melalui aplikasi teknologi maklumat. Awak guna handphone kan, awak type saja dia naik semua maklumat. Jadi maklumat di hujung jari. Okey, baik. Jadi dia kata bagi berikut kaedah yang difikirkan bernas untuk penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan seksual. Macam mana cara awak nak dapat? Yang pertama, pendidikan formal ni. Macam sekarang ni saya tengah duk bagi tahu, sebab apa? Melalui sekolah lah kan. Saya bekerja dengan sekolah kementerian ni. Saya bagi tahu melalui apa? Pendidikan formal. Awak cuma kita tak bersemuka lah. Kalau di sekolah ni saya terang macam ni lah juga kan. Okey. Jadi maklumat boleh didapati melalui bahan bacaan. Buku ni lah ni, buku ni kerajaan dah siap buat dah. Kementerian Pendidikan dah buat siap dah. Jadi awak dapat maklumat. Siapa yang sampai, saya tolong sampaikan. Okey. Murid boleh memperolehi maklumat yang tepat dan sahih daripada guru menerusi mata pelajaran. Ni hak sekarang ni lah. Ni cara awak nak dapat maklumat. Lepas tu melalui apa? Pendidikan jasmani pun ada tajuk ni. Pendidikan ni lah kita ni. Pendidikan agama Islam pun ada. Dia akan selitkan juga ni. Dan juga dalam pendidikan moral. Sama dia masuk tajuk yang sama ni. Okey. Dan memberi ruang kepada murid untuk bersoal jawab secara terbuka dan juga berhemah. Maksudnya siapa yang tak faham berkaitan dengan hak psikososial ke, hak reproduktif dan sebagainya, boleh tanya cikgu, boleh tanya kaunselor, boleh tanya ibu bapa dan sebagainya. Faham? Okey, yang kedua. Okey, nak berpabrik ni sikit ni. Pendidikan tidak formal. Tadi awak dapat secara formal daripada cikgu. Yang tidak formal ni macam mana? Ibu bapa lah berperanan penting jadi suri teladan. Contoh teladan lah suri teladan ni, iaitu masyarakat pun sama juga menjadi ejen sosialisasi ke arah mendidik remaja tentang hak reproduktif dan juga seksual. Di rumah, mak bapa, ibu bapa perlu terang. Macam saya duk abang tu kan, kalau perempuan macam mana bila dia cukup umur kan, period dan sebagainya, lelaki pula cukup umur balik macam mana apa semua. Ini peranan ibu bapa di rumah bagi penerangan supaya mereka faham. Yang ketiga, program kesedaran, iaitu pihak berkuasa tempatan, PBT, kerajaan, non-government organisation, NGO lah. Mereka ni buat je lah. Sebarkan maklumat menerusi kempen kesihatan, program kemasyarakatan dan poster tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual. Ini ni dia panggil yang pihak-pihak luar. Kementerian Kesihatan boleh kan. Bagi mereka yang nak cek berkaitan dengan kesihatan reproduktif, tengok sihat tak sihat badan kita ni. Kalau yang perempuan boleh dah mengandung dan sebagainya. Okey, boleh pergilah ke klinik kesihatan dan sebagainya. Mereka ni sedia membantu. Itu hak kita lah. Kan, cara nak dapat maklumat. Yang keempat, perbincangan dengan rakan. Boleh juga bincang dengan rakan. Kalau ada yang tak tahu, mungkin rakan kita tahu, dia dah baca dah artikel tu, kita tanya dia. Tengok maklumat juga boleh kita dapat ataupun disampaikan melalui perbincangan bersama rakan-rakan yang boleh dipercayai. Maksudnya dia pun ada baca artikel, ada buku apa semua. Kita tak terbaca buku tu, dia baca. Okey, kita ambil maklumat sikit daripada dia kan. Remaja boleh berkongsi maklumat dengan rakan tentang hak kesihatan reproduktif dan juga seksual dan masalah dalam kalangan mereka. Dia pun berbincang.
Ni kalau di sekolah saya boleh terurai panjang lagi ni. Apa antara contoh-contoh apa semua kan. Itu. Dan yang terakhir, media massa. Jadi cara awak nak dapatkan maklumat di mana lagi? Media massa. Hak ni lagi mudah lah. Ni. Hak yang kita kata macam ni lah ni. Daripada media massa. Majalah, internet dan sebagainya. Tengok. Maklumat lebih cepat melalui apa? Aplikasi Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp, Telegram dan Facebook. Kan? Remaja harus bijak menilai segala dapatan maklumat sebelum mengamalkan serta memperluaskan maklumat tersebut. Pastikan maklumat tersebut didapati pada sumber yang boleh dipercayai seperti laman web Kementerian Kesihatan, KKM, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga Masyarakat, dan juga sumber jurnal akademik yang lain. Maksudnya mungkin tulisan buku-buku daripada doktor-doktor yang pakar kita baca kan. Ni. Maksudnya kalau dia ada penyakit apa-apa, dia nak rujuk, buku tu buku yang boleh dipercayai. Faham? Okey, jadi hari ni tu saja. Dua tajuk lah saya masuk ni. Okey, itu saja. Apa-apa masalah awak boleh PM tanya saya. Baik, Assalamualaikum.